Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, ini adalah bab yang ketiga, periklanan dalam e-dagang. Okey, sila baca nota dahulu. Okey, pastikan anda telah membaca nota bab 3 terlebih dahulu di dalam Google Classroom yang telah saya sediakan. Kemudian rujuk nota pintas ini sebagai rumusan bab 3 yang telah anda baca. Ini adalah subtopik bab 3. Okey, yang pertama adalah definisi. Okey, di mana perkataan iklan ni berasal daripada perkataan Arab. Okey, yang bermaksud khabar yang disiarkan. Okey, dalam bahasa Inggeris pula perkataan advertising daripada perkataan Latin adventure yang bermaksud menjanakan fikiran kepada sesuatu fikiran. Periklanan online melibatkan penjualan barang atau perkhidmatan secara talian. Okey, yang seterusnya fungsi periklanan. Okey, sebab apa kita nak buat iklan? Okey, first kali kita nak perkenalkanlah produk kita kepada umum, kepada orang ramai. Okey, sama ada produk ataupun kita punya perkhidmatan yang kita sediakan. Yang kedua, dia merupakan satu medium untuk kita menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Okay? Yang seterusnya, dia adalah satu kaedah penyebaran maklumat kepada masyarakat. Dan seterusnya, kenapa kita nak buat iklan? Sebab kita nak tambahkan bilangan pelanggan kita. Mungkin sebelum ni kita ada 100 orang dan kita nak tambah dengan salah satu tarikan periklanan yang kita buat. Seterusnya, meningkatkan jualan dan mengurangkan kos pengedaran. Sebab tu kita kena buat pengiklanan. Seterusnya, memastikan masyarakat mengetahui kewujudan produk yang telah kita jual lah. Okay? Maksudnya, jangan macam bila orang sebut, bila pergi mana-mana, orang tak tahu pun sebenarnya produk apa. Makanan ke, ubat ke, jus ke. Jadi sebab tu kita kena mewar-warkan produk kita melalui iklan. Okay, seterusnya fungsi periklanan online. Macam mana kita punya, apakah fungsi periklanan online? Okay, periklanan online merupakan kaedah yang boleh digunakan untuk menjana ke sesebuah laman web. Okay, sekarang ni pun kita tak semestinya nak promote kita punya produk secara iklan dalam website. Sekarang ni banyak medium yang kita boleh gunakan seperti Facebook, Instagram, YouTube. Okay, kadang-kadang kita boleh promote poster kita melalui WhatsApp. Kita create satu channel daripada Telegram. And then bila seorang dah tengok kita punya produk, so bila ada viralkan produk yang tu nampak berkembang kita punya produk-produk kita dah dikenali orang. Okey. Okey, apa sebab utama kita nak buat periklanan online? Okey, yang pertama sekali kita nak buat penjenamaan. Okey. Kita nak buat branding kita punya produk, di mana kita nak memaklumkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Okey, so kalau kita buat secara online, kalau boleh kita nak seluruh Malaysia ataupun satu dunia tahu kita punya produk. Okey, seterusnya mempopularkan jenama produk untuk meningkatkan produktiviti. Maksudnya katakanlah kalau kita punya jenama ni dah dikenali, okey, orang banyak beli produk kita, orang banyak bagi testimonial based on produk yang kita bagi, based on perkhidmatan yang kita bagi yang sangat excellent. Okey, akan wujud permintaan untuk nak buat apa, dropship ke, nak buka cawangan lain ke, nak buat franchise ke. Itulah maksudnya fungsi periklanan online ini digunakan. So daripada segi branding. Yang kedua, daripada segi jualan langsung ataupun direct selling. Okay, di mana dia merujuk kepada iklan yang boleh diklik oleh pengguna yang kemudiannya dihubungkan ke laman web tersebut. Maksudnya ada pautan. Okay, maksudnya tengah kita promote, kita forward kita punya info dekat WhatsApp, Telegram, kita sediakan satu pautan yang dia boleh pergi klik terus ke website kita. Itu iklan lah. Okay? Ataupun kita letak dekat kita punya FB personal kita, bawah tu kita ada link. Link bila orang klik je link tu, dia akan pergi kita punya
website utama kita. Itu maksudnya periklanan. Satu, itu adalah satu cara yang mudah tanpa pengguna perlu membuat carian atau memasukkan URL syarikat kita. Okey, 4.0, masalah yang timbul. Bila kita nak buat periklanan online ni, ada masalah yang akan timbul. Okey, ada cabaran dia, ada kekangan dia. Okey. Antara masalah yang dihadapi oleh periklan untuk membuat iklan secara online, okey, tak ada idea yang menarik. Okey, kadang-kadang cakap merapu meramban, okey, sampai orang malas nak baca. Okey, so proceed je, skip sahaja. Alright, so idea tu kurang menarik, video tu kurang menarik, gambar tu kurang menarik, itu maksudnya. Yang kedua, kurang kemahiran terhadap bidang periklanan. Okey, tak ada kemahiran ataupun skill untuk membuat iklan. Alright, seterusnya tiada pengetahuan mengenai bidang IT, tak ada knowledge, tak ada skill dalam IT. Okey, nak design pun tak reti. Okey, nak letak teks pun besar-besar, kecil-kecilnya. Nak letak gambar pun macam tampal saja. So skill IT tu tak ada. Seterusnya, tidak mempunyai tenaga pekerja yang mencukupi. Okey, dialah bos, dialah tukang design, dialah tukang promote, dialah tukang post, semua dialah. So tak cukup manpower. Alright. Seterusnya, masalah yang timbul, peningkatan kos dengan penggunaan teknologi yang canggih. Okey, nak buat video yang canggih, kena ada software yang canggih, kena ada device yang canggih, kena ada apa lagi, lighting lah semua dan sebagainya. So kos tu sangat tinggi. So sekiranya tak mampu, itulah masalah yang timbul semasa membuat periklanan secara online. Okey, seterusnya strategi periklanan. Okey, strategi. Okey, kita harus pelajari kaedah periklanan yang berkesan. Kena ada effort untuk belajar knowledge yang baru tentang pengiklanan, advertising ni. Okey, tak sama macam zaman-zaman dulu yang cuma letak saja dekat surat khabar, ataupun tak sama macam zaman-zaman dulu yang letak saja, masuk saja bawah pintu. Okey, so kena belajar kaedah periklanan yang terkini. Okey, di mana sebab apa periklanan produk ni amat berharga untuk tarikkan pembeli. Kalau tidak, pembeli macam ignore saja produk kita walaupun produk kita memang bagus. Okey. Seterusnya, kita perlu gunakan testimonial, kita perlu ada strategi menawarkan hadiah lumayan, dapat promosi potongan harga, dapat diskaun. Okey, buat competition join ni akan dapat ni, buy one free one, PWP, macam itulah. Kena ada strategi periklanan. Okey, di mana sumber internet untuk mengiklan sangat adalah percuma, without pembayaran. So gunakanlah peluang yang ada ni. Okey. Seterusnya, penyediaan periklanan. Antara langkah yang perlu pelajar tahu, apa perkara yang perlu kita pertimbangkan sebelum ataupun semasa membuat iklan. First, menulis landasan iklan. Kena ada skrip sikit nak buat iklan ni. Yang kedua, kena membentuk konsep iklan. Yang ketiga, kena memilih pendekatan approach yang sesuai untuk periklanan online. Okay, alright. Okay. Sebagai contoh, menulis landasan iklan. Okay, reka bentuk iklan. Kena tentukan objektif iklan. Kena tentukan sasaran pelanggan. Kalau sasaran pelanggan kita untuk kanak-kanak, kena buat iklan tu macam bentuk kanak-kanak. Kena colourful, font kena cantik, background muzik pun ala-ala untuk kids. Alright. Kemudian, kenal pasti konsep dan faedah produk pada pelanggan. Okey, apa faedah? Apa konsep yang kita nak bangunkan? Okey, konsep apa? Flora, konsep apa? Fauna, right? Dan sebagainya. Tentukan manfaat sampingan yang diperolehi antara pengedar dan juga pelanggan, dan seterusnya tentukan strategi kreatif yang digunakan oleh organisasi. Okey, seterusnya membentuk konsep. Macam mana kita nak bentuk konsep? Okey, reka bentuk tema dan paparan iklan. Okey, contoh macam baru-baru ni lah, tema 11-11. Okey, so kalau macam Shopee, dia tema color dia memang orange. Kalau Lazada, dia punya tema color dia warna apa? Biru. So itu kita punya, orang kata, identiti syarikat kita masukkan sedikit
sebagai konsep periklanan kita. Seterusnya, penggunaan bahan-bahan yang diperlukan, kesesuaian pembelian tema dengan produk yang diiklankan. So kena tahu strategi kat situ. Seterusnya, menentukan pendekatan. Macam mana nak tentukan approach ni? Gunakan animasi dan muzik dalam periklanan online. Orang sekarang ni, bila ada muzik, bila ada animasi, bila ada grafik, dia mata kita ni seolah diperdayakan dengan elemen-elemen multimedia ni lah. So kat situ orang akan terpegun, tengok iklan kita. Contohlah kalau macam dekat lebuh raya ke apa, orang tengah bawa kereta boring, stres, bila tengok iklan kita dengan warna yang cantik, dengan model yang ada, dengan teks yang kita masukkan, so dia macam rasa, wah, kat mana jual produk ni? Itu maksudnya kat situ. Tentukan pendekatan tu. Alright? 7.0 dan yang seterusnya itu katalog online. Katalog dalam talian berasaskan web yang digunakan untuk mengesan bahan-bahan yang terdapat di dalam library syarikat ataupun produk syarikat yang kita nak promosi atau nak jual. Kena ada katalog online. Normally dalam katalog online tu kita akan ada nombor panggilan, ada lokasi, kemudian kita boleh semak maklumat pengguna, boleh tengok status, kemudian maklumat pembelian dan seterusnya. Apa keberkesanan iklan online ni? Penting ke? Berkesan ke iklan online ni? Sebab dia adalah salah satu tools dalam perniagaan online. Sebab apa saya kata contoh, iklan online yang berkesan dapat menarik ramai pelanggan cyber. Dapat mengurangkan kos bagi organisasi dan juga pelanggan. Kemudian memudahkan pelanggan mendapat maklumat mengenai sesuatu produk. So kalau kita produk ni bulan ni ada promosi lah, ada free lah, so ada competition, bila beli produk ni ada competition dan boleh dapat hadiah lumayan lah. So kat situ maksudnya. Kemudian meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Sebab apa? Setiap tim tengah berfikir, perah idea, macam mana nak buat iklan yang menarik, yang boleh kalahkan produk yang A, produk B boleh buat lagi better daripada produk A. Itu maksudnya productivity. Orang berfikir, tim berfikir, alright, untuk membangunkan, untuk menghasilkan periklanan yang terbaik. Dan seterusnya, mencapai pasaran global. Itu matlamatnya lah. So topik ni pendek sahaja. So saya harap pelajar jelas. Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus kepada saya semasa live class ataupun email saja saya, ataupun boleh WhatsApp atau Telegram pada saya. Pelajar, terima kasih. Assalamualaikum.